Salam sejahtera dan selamat bertemu. Untuk kali ini saya gembira sekali kerana dapat berbincang tentang emosi. Emosi ialah sesuatu yang menarik yang dimiliki oleh manusia. Tetapi yang lebih menarik lagi ialah apa yang manusia buat bila didorong oleh emosi yang mereka alami. Saya rasa dan saya dapati ramai orang tak pernah berhenti sekejap dan bertanya, kenapa saya ada emosi? Apakah tujuan emosi? Ya, sebagai orang yang percaya dalam Tuhan dan percaya manusia diciptakan oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan apa yang diciptakan Allah itu sempurna. Sebahagian dari penciptaan Allah itu ialah emosi-emosi yang Allah berikan kepada manusia. Jadi soalannya ialah, kenapa Tuhan berikan emosi-emosi ini? Apakah tujuan emosi-emosi yang kamu dan saya ada dan alami setiap hari tanpa henti-henti? Dan untuk pelajaran hari ini, apa yang saya mau tarik perhatian kita ialah fungsi emosi, tujuan emosi. Kerana setelah kita tahu apa itu tujuan emosi kita boleh respon kepada emosi itu. Kita boleh pakai emosi itu untuk mencapai tujuan emosi itu wujud. Dan bila itu dibuat, kita sebenarnya akan mengalami keuntungan. Kerana saya percaya setiap emosi yang kita ada, yang diciptakan Tuhan untuk kita, bertujuan untuk membantu kita berjaya dalam hidup. Bukan untuk mengganggu kehidupan kita, bukan untuk menyusahkan kehidupan kita, tetapi untuk menolong, menjayakan kehidupan kita ini. Jadi kalau sudah bersedia, mana tahu ada di antara kamu yang sudah ada pen atau pensel, buku nota, oke? Saya berikan tujuan emosi yang pertama. Ya, tujuan emosi yang pertama ialah untuk memberi isyarat, untuk memberitahu kita maklumat tertentu. Tapi saya gunakan perkataan isyarat kerana emosi hanya dapat difahami kalau kamu tahu tujuan emosi itu. Benarkan saya terangkan, ya. Katakan kamu sedang memandu kereta dan tiba-tiba kan ada lampu merah dekat steering, dekat tempat kamu memandu itu, kamu nampak ada lampu merah bersinar, ting 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 ting. Lampu merah itu sedang memberi isyarat. Tetapi ada orang bila dia memandu kereta dan dia nampak isyarat merah itu, dia langsung tidak faham apa maksud, apa tujuan isyarat lampu merah itu. Jadi ada yang buat tidak tahu sajalah, tutup mata sebelah, jangan pandang warna merah itu. Ada orang berusaha untuk padamkan lampu merah itu. Tetapi mereka yang faham tujuan lampu merah itu, dia dapat bertindak dengan bijak, berpandukan maklumat yang diberi oleh lampu isyarat merah itu. Dan mungkin lampu merah itu bila ia bersinar, maksudnya awas, minyak sudah mau habis, atau awas, enjin sangat panas. Jadi kalau saya tahu lampu merah bila menyala, maksudnya saya sudah kehabisan minyak, saya boleh bertindak, saya boleh ambil tindakan yang bijak. Saya mungkin akan cepat-cepat memandu kereta saya ke stesen minyak yang terdekat dan cepat-cepat isi minyak supaya tak ada lagi isyarat lampu merah itu.
Sama juga dengan emosi. Contohnya perasaan marah. Ibaratkan perasaan marah itu sebagai lampu merah yang sedang menyala. Apa maksud, apakah isyarat yang sedang diberikan oleh perasaan marah? Ramai orang tidak tahu. Perasaan marah, contohnya, sebenarnya memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang jahat telah berlaku, sesuatu yang jahat telah dilakukan, dan tindakan mesti diambil untuk membetulkannya. Contohnya, sebelum zaman pandemik, kamu sebagai pemimpin gereja mungkin berasa marah bila ahli-ahli gereja datang lambat ke kebaktian. Mengapa rasa marah? Karena kamu percaya sesuatu yang jahat telah berlaku. Perbuatan mereka itu tidak baik, tidak diingini, salah. Maka timbul perasaan marah yang memberi isyarat kepada kamu. Perbuatan itu salah, perbuatan itu tidak baik. Dan perasaan marah itu sekarang mendorong kamu, memberi kamu galakan untuk mengambil tindakan untuk membetulkan apa yang salah itu. Ya. Satu lagi contoh ialah perasaan sedih. Apabila orang yang kamu kasihi atau benda yang berharga dalam hidup kamu tiada lagi, perasaan yang normal dan sehat yang patut ada ialah perasaan sedih. Tapi apakah isyarat yang sedang diberikan kepada kamu bila kamu berasa sedih? Isyaratnya ialah orang yang meninggal itu sangat istimewa dan sangat dikasihi dan sekarang tidak ada lagi. Barang yang kamu hilang itu, barang yang tidak ada lagi itu sangat berharga, tetapi sekarang kamu tidak berpeluang memilikinya lagi. Itu ialah isyarat yang sedang diberikan oleh perasaan sedih kepada kamu. Tapi ramai orang tidak tahu tujuan isyarat itu. Seperti pemandu kereta yang tidak tahu tujuan isyarat itu, dia buat tidak tahu saja atau dia cuba padamkan lampu merah itu. Dan ramai orang kerana dia tidak tahu tujuan atau isyarat yang sedang diberi oleh emosi-emosi dia, apa yang dia cuba buat ialah buat tidak tahulah, tidak endahkan perasaan dia. Atau yang biasa ialah dia cuba buangkan, dia cuba tiadakan. Bila saya mengajar tentang pengurusan emosi, ramai yang bila jumpa dengan saya, soalan mereka yang biasa ialah bagaimana untuk buang perasaan marah saya? Bagaimana untuk buang perasaan sedih saya? Seolah-olah perasaan itu ialah sesuatu yang tidak diingini dan boleh dibuang atau baik dibuang. Ini sama seperti orang yang bertanya kepada saya, bila saya memandu kereta ada lampu merah yang menyala, bagaimana untuk padamkan lampu itu? Bagaimana untuk buang lampu merah itu? Saya harap sekarang kamu sedar bahwa setiap kali bila kamu berasa sesuatu, bila ada emosi sesuatu yang timbul, reaksi yang lebih bijak ialah bertanya, apakah yang mau diberitahu kepada saya oleh emosi ini? Paling tidak sekarang kamu tahu, bila saya berasa marah, apa yang sedang diberitahu kepada saya ialah apa yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya alami itu jahat dan tindakan perlu diambil. Apabila saya berasa sedih, maksudnya ialah apa yang telah hilang, siapa yang telah mati, ialah sesuatu yang berharga dan istimewa dan sekarang tidak ada lagi. Tapi kenapa emosi memberi maklumat ini? Kenapa emosi memberi isyarat ini? Untuk menjawab soalan itu, kita perlu melihat tujuan kedua emosi. Tujuan kedua emosi berkaitan dengan kekuatan, dengan tenaga yang kita alami
ketika emosi itu dialami. Apa yang saya maksudkan? Bila orang berasa marah, biasanya mereka ada penambahan kuasa. Tiba-tiba mereka boleh menjadi sangat kuat atau bersedia untuk melakukan sesuatu yang memerlukan kekuatan. Waktu saya mengajar dahulu, ada seorang pelajar yang kerana tidak dibenarkan masuk ke dalam kelas kerana dia lambat, menjadi sangat marah. Dan dalam keadaan marah dia tumbuk cermin di pintu masuk kelas itu. Dan cermin itu berkecai hanya dengan satu tumbukan. Wow, dari mana dia dapat kekuatan itu? Dari perasaan marah. Kerana perasaan seperti marah biasanya menambahkan kuasa, menambahkan kekuatan kepada kita. Kenapa? Kalau kamu ingat tadi apa yang saya katakan, ya, perasaan marah memberi isyarat bahwa sesuatu yang jahat, yang salah telah berlaku dan tindakan mesti diambil untuk membetulkan situasi atau memusnahkan atau buangkan kejahatan itu. Tindakan seperti ini memerlukan kekuatan, memerlukan tenaga. Jadi emosi marah akan membekalkan kekuatan itu. Orang bila dia marah dapat melakukan banyak perkara yang memerlukan kekuatan yang dalam situasi harian dia tak miliki kekuatan yang seperti itu. Jadi ada masanya emosi menambahkan kekuatan. Tetapi ada masanya juga emosi mengurangkan tenaga, mengurangkan kekuatan kita, melemahkan kita. Contohnya perasaan sedih. Saya tak pernah jumpa orang yang ketika berasa sedih, bersemangat dan ada banyak tenaga untuk lompat sini, lompat sana. Biasanya orang yang sedih, tahap tenaga dia itu turun. Kekuatan badan dia turun. Dia lemah. Dia tidak bersemangat. Kenapa pula? Ya, kenapa perasaan sedih mengurangkan kekuatan daya kuasa tubuh badan kita? Kerana waktu bersedih, perkara yang penting untuk dilakukan ialah untuk menenangkan diri, untuk berfikir tentang apa yang telah berlaku, untuk menghayati orang yang telah meninggal dunia, untuk menangis. Dan untuk hal-hal ini berlaku, susah kalau kita ada tenaga yang berlebihan. Jadi banyak kali bila kita mengalami emosi tertentu, tenaga kita naik atau tenaga kita turun. Kekuatan kita bertambah atau kekuatan kita menurun. Oleh itu, mulai sekarang, bila kamu mempunyai atau mengalami emosi tertentu, ingat, setiap emosi cuba berkomunikasi dengan kamu. Setiap emosi sedang memberi isyarat tertentu, maklumat tertentu kepada kamu. Fahami dan terima isyarat itu. Kedua, perhatikan keadaan tubuh badan. Apakah bila kamu berasa emosi itu, kamu berasa lebih kuat dan lebih sedia untuk beraksi, atau kamu berasa lemah dan mau duduk diam? Kerana penambahan kekuatan, penambahan tenaga bila mengalami emosi tertentu ialah petanda bahawa emosi itu sedang mendorong kamu untuk mengambil tindakan. Tetapi kalau berasa lemah dan tahap kekuatan turun, maksudnya emosi kamu sedang mendorong kamu untuk berhenti, untuk tenang, untuk duduk diam, dan banyak kali untuk berfikir, merancang, menghayati atau mengalami situasi pada masa itu.
Sekarang saya mau memperkenalkan tujuan yang ketiga, tujuan emosi yang ketiga. Tujuan emosi yang ketiga ialah untuk menggerakkan kita supaya bertindak. Tetapi bertindak dengan bijak dan bertindak dengan betul. Jadi mulai sekarang, bila kamu mengalami apapun emosi, ingat, emosi-emosi ini diciptakan oleh Tuhan, diletakkan dalam diri kamu, dialami oleh diri kamu, supaya kamu bertindak dengan bijak dan betul, dan tindakan kamu itu dipandu, diarah, diberi petunjuk oleh emosi kamu. Apa yang saya maksudkan? Saya yakin ada masanya dalam hidup kamu pernah marah. Dan bila berasa marah, pernah keluar perkataan seperti, marahnya saya, kalau saya boleh saya mau tendang dia. Marahnya saya, kalau saya tangkap monyet itu, saya akan pulas kepala dia. Atau, marahnya saya, mau saya tumbuk dinding itu. Siapa yang beri idea-idea ini? Siapa yang mencadangkan untuk tumbuk, untuk tendang, untuk pulas? Sebenarnya semua idea-idea ini, kalau kamu sedar, berkaitan dengan tindakan. Dan bila ada emosi tertentu, emosi itu akan membangkitkan banyak idea, banyak cadangan, tindakan-tindakan yang boleh diambil. Orang yang sedang berasa marah tak perlu berkata, saya berasa marah sekarang, apa yang harus saya buat? Saya tidak tahulah apa yang saya harus buat. Tak pernah saya jumpa orang marah macam itu. Biasanya bila orang berasa marah, banyak idea yang timbul. Dia boleh cadangkan 10 perkara untuk dilakukan. Dan yang menariknya, perasaan-perasaan lain pun akan mencadangkan respon yang mungkin boleh dilakukan, memberi idea-idea untuk tindakan yang sesuai. Termasuk perasaan sedih. Bila kita berasa sedih dan kekuatan badan turun, mulalah timbul beberapa idea apa yang mau dilakukan. Mungkin ada yang terfikir, wah, saya terkenang masa dia di sini, dan terus mau pergi cari gambar-gambar dia, atau bercakap dengan orang lain tentang si dia yang telah meninggal dunia. Setiap emosi bukan hanya memberi kekuatan atau mengurangkan kekuatan badan, tetapi juga akan memberi banyak cadangan, banyak idea tentang tindakan-tindakan yang boleh diambil. Kerana pada hujungnya, setiap emosi bertujuan untuk membantu kamu bertindak, supaya selepas tindakan itu diambil, kamu lebih sehat, lebih bahagia, lebih selamat, berjaya dalam hidup. Tetapi kalau kamu mendengar apa yang saya baru saja ceritakan, kamu akan sedar bahawa ada banyak cadangan, ada banyak tindakan yang akan timbul dalam minda kamu. Oleh itu, apa yang perlu dibuat ialah menyenaraikan atau melihat semua tindakan-tindakan yang timbul. Dan bila tindakan-tindakan itu diperhatikan, adalah bijak kalau kamu bertanya, apakah yang harus saya buat? Mana satu daripada semua tindakan-tindakan yang timbul dalam minda saya ini baik, berguna, akan membantu saya untuk lebih bahagia, lebih berjaya, lebih selamat. Ya, gunakan keupayaan untuk berfikir dan menilai
untuk melihat semua yang dicadangkan oleh emosi kamu. Dan daripada semua itu, pilih satu yang kamu rasa paling bijak, paling sesuai, akan menyelesaikan masalah, akan membantu kamu untuk lebih bahagia, lebih senang, lebih gembira, lebih selamat, berjaya dalam hidup. Jadi balik kepada contoh si pemimpin gereja yang marah dengan ahli sidang yang datang lambat. Saya yakin pemimpin gereja itu sekarang mempunyai kekuatan yang baru. Dia bersemangat, dia mau bertindak. Oke. Dan saya juga pasti banyak ide-ide, banyak kemungkinan tindakan-tindakan yang mungkin dia boleh ambil untuk menyelesaikan salah ini, untuk membetulkan salah ini. Kalau kamu pemimpin macam itu, saya harap kamu menyenaraikan semua yang mungkin boleh dilakukan untuk membetulkan salah yang telah diisyaratkan oleh perasaan marah kamu itu. Dan daripada semua yang telah disenaraikan, pilih yang terbaik, yang paling menguntungkan, yang akan menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah baru, yang akan menjayakan kamu sebagai pemimpin, yang akan membantu ahli sidang untuk datang awal, dan kemudian bertindak menggunakan kekuatan yang telah diberikan oleh perasaan marah itu. Gunakan perasaan marah itu supaya kamu berjaya dengan kekuatan yang dibekalkan oleh emosi itu, dengan ide yang dibekalkan oleh emosi itu. Dan bila kamu bertindak, kamu dapat menyelesaikan masalah itu dan kamu berjaya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pula dengan si Anu yang mengalami kematian orang yang dikasihi? Sama juga. Dia berasa sedih karena perasaan sedih itu sedang memberitahu dia orang yang telah meninggal dunia itu sangat dikasihi, sangat berharga dalam hidup dia, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan saya yakin kesannya ialah dia berasa lemah. Tahap kekuatan badan dia akan dikurangkan oleh emosi sendiri. Mengapa? Supaya dia sekarang berpeluang untuk bertenang, berehat, dan memikir apa yang sedang berlaku. Memilih respon-respon yang sehat supaya membantu dia menghayati dan menghormati si mati, tetapi pada masa yang sama pulih sedikit demi sedikit daripada kehilangan itu. Mungkin kamu berasa mau menangis, dan kamu rasa kalau kamu menangis, beban yang dialami akan terangkat, kamu akan berasa lega. Jadi nangislah. Mungkin kamu berasa mau tidur karena waktu mengalami kehilangan, waktu ada kematian dalam keluarga contohnya, memang sangat letih dan emosi mengurangkan kekuatan badan supaya kamu tergerak, supaya kamu terdorong untuk pergi berehat. Karena itu sangat penting waktu masa sedih seperti ini. Jadi apa yang kita boleh belajar dari sini? Emosi ialah hadiah daripada Tuhan. Emosi ialah satu daripada pemberian Allah kepada setiap manusia untuk membantu manusia berjaya dalam hidup. Untung kalau ada emosi. Mulai hari ini, bila kamu mengalami apa-apa emosi yang jelas dan kuat dalam hidup kamu, sedar 3 perkara ini. Nomor 1, emosi kamu sedang memberi isyarat, sedang memberi maklumat kepada kamu. Saya harap kamu dapat belajar dan dapat tahu apakah yang sedang dinyatakan oleh setiap emosi yang dialami. Kedua, emosi kamu akan menentukan sama ada kamu berasa kuat atau berasa lemah. Berasa kuat ialah supaya kamu mengambil tindakan, berasa lemah ialah supaya kamu berehat, bertenang dan berfikir. Dan akhir sekali, dengar
apa yang sedang dicadangkan oleh emosi-emosi kamu. Banyak idea, banyak kemungkinan akan dicadangkan. Tulis semua tindakan yang mungkin itu. Dan daripada senarai yang terhasil, pilih tindakan yang paling bijak, yang paling baik, yang boleh kamu lakukan, yang setelah dilakukan, kamu berjaya dalam hidup, berjaya sebagai pemimpin. Saya harap apa yang didengar hari ini menjadi panduan, dan mulai hari ini kamu bergembira bila mengalami mana-mana emosi. Hai, Peter di sini. Terima kasih kerana menonton video saya. Jika kamu dapati video-video saya memberi faedah yang baik kepada kamu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang notification supaya semua video-video saya yang seterusnya kamu akan terima dan kamu akan terus mendapat faedah. Terima kasih.